sering dituduh. Kita dituduh kita tidak sukakan perdagangan. Kita dituduh kita tidak sukakan pembangunan untuk Malaysia. Tetapi sebenarnya kita telah ditipu. Kita telah ditipu oleh perjanjian TPP ini. Perjanjian TPP ini sebenarnya merangkumi 29 bab, di mana hanya 6 bab yang melibatkan perdagangan. Hanya 6 bab yang menceritakan mengenai perdagangan. 23 bab yang lain adalah satu cara jahat daripada Amerika, daripada negara-negara membangun seperti Jepun untuk mengambil alih kuasa kedaulatan Malaysia. Dengan 23 bab itu, mereka akan memberitahu bagaimana Malaysia untuk menjalankan GLC. Kita lihat Petronas yang tinggi di sebelah kita ini dengan TPPA, mereka akan menentukan bagaimana pembidaan dijalankan di Malaysia. Kita tidak boleh lagi menentukan bagaimana satu-satu kontrak itu diberi kepada rakyat. Kita perlu mengikut semua peraturan-peraturan yang terkandung di dalam TPPA yang akan menyebabkan syarikat-syarikat dari Amerika, syarikat-syarikat daripada negara luar masuk dan ambil semua projek di Malaysia. Adakah saudara-saudari mahu itu berlaku? Tidak. Kemudian dengan TPPA juga mereka akan menyebabkan harga-harga ubatan naik. Ini hanya untuk memberikan kekuatan kepada syarikat-syarikat farmaceutical. Mahukah saudara-saudara sekalian melihat harga-harga ubatan yang sepatutnya bernilai RM200 naik sehingga RM1,000, RM2,000? Kita tidak mahu. Jadi kita harus tentang TPPA. Seperti di sana, people before patent. Apa yang akan berlaku dengan TPPA? Ubat-ubatan yang sebelum ini patentnya hanya 20 tahun, dengan menandatangani, maka mereka dengan sewenang-wenangnya, syarikat-syarikat farmaceutical ini dengan sewenang-wenangnya boleh memanjangkan tempoh patent-patent ubat-ubat berikut. Maka apakah yang akan berlaku kepada pesakit-pesakit HIV, pesakit-pesakit darah, pesakit-pesakit ini? Kita sekarang sihat, kita tak berasa masalah cakap ni masalah. Tapi selepas kita tandatangani TPPA, apabila kita ke hospital, kita tidak mampu membayar kos-kos ubatan, kita semua akan jadi malah dan menyesal kerana kita tidak menentang TPPA. Satu perkara lagi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak beberapa hari yang lalu telah berkata di perhimpunan di APEC. Beliau berkata dia sekarang sudah merasa gusar mengenai TPPA, mengenai 5 perihal, mengenai kedaulatan negara. Dia berkata dia mahu lihat dan dengar pendapat rakyat mengenai TPPA. Jadi hari ini saya menyeru, bantah TPPA menyeru semua rakyat ambil peduli, baca apa di internet mengenai TPPA dan nyatakan bantahan kepada TPPA kerana Perdana Menteri dah berjanji. Beliau sudah berjanji bahawa dia akan mendengar suara rakyat, dan hari ini suara rakyat di sini mengatakan bantah TPPA. Bantah TPPA. Terima kasih. Kita berhimpun pada tengah hari ini untuk menunjukkan, untuk mengisyaratkan kebencian kita, penolakan kita ke atas satu perjanjian perdagangan bebas yang tidak menguntungkan rakyat. Ya benar, perdagangan itu sesuatu yang seharusnya memberikan kebaikan. Pelaburan itu haruslah sesuatu yang memberikan kebaikan. Kita tidak menolak pelaburan, kita tidak tolak perdagangan. Tetapi apabila perdagangan itu menzalimi, apabila pelaburan itu tidak menguntungkan rakyat secara umum, maka dengan itu kita harus tolak. Kita tidak tahu sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, apa itu TPPA. Walaupun telah disebut banyak kali, tetapi banyak lagi orang yang tidak tahu. Kerana apa? Kerana perjanjian ini dianggap sebagai satu perjanjian rahsia. Teks perjanjian ini hanya boleh diketahui selepas 4 tahun perjanjian ini ditandatangani. Selepas 4 tahun perjanjian ini ditandatangani, barulah kita tahu apa isi kandungannya. Adakah ini sesuatu yang adil? Tidak. Adakah ini sesuatu yang adil? Tidak. Oleh kerana itulah pada hari ini kita berhimpun. Kita kena tunjukkan isyarat yang jelas bahawa kita tak boleh terima satu undang-undang, satu perjanjian yang mana perjanjian
dengan itu boleh mengakibatkan keburukan. Dalam Islam ada menyebutkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maqasid syarak. Tujuan syarak ialah untuk apa? Iaitu pertama, untuk mewujudkan kebaikan. Yang kedua ialah untuk menolak keburukan. Dan yang ketiga ialah untuk menghilangkan kemudaratan. Sekiranya tiga perkara ini dipenuhi di dalam mana-mana perjanjian, kita akan terima. Tapi sekiranya ianya dengan adanya TPPA tidak mewujudkan kebaikan, dengan adanya TPPA ianya tidak menolak keburukan, dengan adanya TPPA ianya tidak menghilangkan kemudaratan, kenapa kita harus tanda tangani perjanjian seperti ini, Rupa? Itu sebabnya kita berhimpun pada pagi ini, pada tengah hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Marilah sama-sama kita tunjukkan kebantahan kita yang sekeras-kerasnya untuk menolak TPPA ini, supaya rakyat kita dapat hidup lebih sejahtera, supaya kualiti hidup rakyat kita tidak terjejas, supaya kos hidup kita tidak meningkat. Tolak, tolak, tolak.